Okey, Azfarina. Ha? Kita lihat dekat skrin kita sekarang ni, ada kotak-kotak, betul Azfarina? Kotak yang berbentuk berbentuk apa dah? Ni bentuk apa ni? Okey, ini dia tertulis istilah berdasarkan bilangan sanad ataupun rantaian rawi. Saya kata balik. Kita ada 3 istilah ataupun 3 pembahagian istilah-istilah hadis. Tiga pembahagian besar. Yang pertama, istilah pembahagian hadis berdasarkan perawi, bilangan perawi. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kita ada istilah berkaitan dengan siapa yang cakap. Siapa yang cakap. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ada pembahagian berdasarkan diterima ke tak diterima hadis tu. Ada 3. Yang pertama tadi apa? Kita pembahagian berdasarkan bilangan perawi. Nanti kat bawah bilangan perawi ni ada banyak lagi pembahagian hadis dia. Tapi ni paling besar. Bilangan perawi. Sedikit ataupun ramai. Yang kedua, kita ada pembahagian berdasarkan siapa yang pengucap hadis tu. Nabi ke, sahabat ke ataupun tabi'in. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ada pembahagian hadis berdasarkan diterima ataupun tertolak hadis tu. Okey. Itu clear lah. Jadi Badrul Amin, sekarang ni kita punya pembahasan ialah pembahagian hadis berdasarkan bilangan perawi. Apa yang tertulis dekat sini yang hijau tu bilangan sanad ataupun rantaian perawi. Sama lah tu. Bilangan sanad atau rantaian perawi, itu adalah benda yang sama. Rantaian perawi adalah sanad. Sanad adalah rantaian perawi. So jangan keliru lah. Okey, so dalam pembahagian ini terbahagi kepada 2. Satu mutawatir yang warna hijau, satu lagi ahad. Dan ahad pula terbahagi kepada 3, masyhur, aziz dan gharib. Ya. Okey, boleh. So ini semua ni. Ini pembahagian 1 2 3 4 5 6 ni. Ini adalah pembahagian di bawah hadis apa? Hadis bilangan perawi. Okey, mutawatir nanti ada lagi pembahagian bawah dia. Mutawatir ada 3 bawah ni ya. Mutawatir nanti ada 1 2 3. Mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, mutawatir amali. Itu ada. Okay, tak apa, kita pergi dulu mutawatir. Hadis mutawatir, Fatin. Hadis mutawatir bererti, baca bahasa Arab dia ni, baca sendiri. Sekarang semua baca sendiri. Tengok warna hijau dia ni. 1 2 3 4. Ya. Apa maksud dia? Marawahu adadun kathir. Maksud dia, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang ramai. Adad tu bilangan. Bilangan perawi yang ramai. Kathir. Ya. Azfar. Ngantuk Azfar. Sakit mata. Okey. Kullu tabaqat, yang mana bilangan perawi yang ramai ni, ia berada pada setiap tabaqat sanad. Tabaqat ni apa? Okey. Saya tak nak ulang dah tabaqat lepas ni. So, make sure clear apa maksud tabaqat. Tabaqat ni ialah batch. Tabaqat adalah batch. Boleh faham? Khairuddin. Kita macam kita, antum batch berapa? Batch 2018, batch 2016 misalnya masuk USAS kan. Ada student batch 2017, 2018. Ada student batch 2019, batch September, batch Jun. Itu panggil batch. So dalam batch ni dia ada senior, dia ada junior. Dalam hadis pun macam tu. Dalam ilmu hadis pun macam tu. So kita ada macam saya guru kan, pelajar saya ada pelajar batch yang ambil dengan saya. Korang ni adalah batch berapa, saya pun tak tahulah, batch 2019, 2017. Ada yang batch lagi lama, senior, ya, Nur Fatahan. Dalam ilmu hadis macam tu juga, dia ada batch dia, daripada zaman Nabi sampailah pada zaman kurun ketiga, ataupun kurun keempat setelah hadis ditulis. Kitab hadis dah ada. Sebelum tu kitab hadis tak ada. Selepas kitab hadis dah ada, maka barulah berhenti batch tu. Sekarang kita panggil ini batch ni, kita panggil tabaqat, generasi. Tabaqat.
So daripada zaman Nabi, dia ada tabaqat dia. Tabaqat dia anak murid Nabi, sahabat. Kemudian nanti ada tabaqat lagi, sahabat, di kalangan sahabat, tabaqat yang kedua. Sahabat pun dia ada 2-3 tabaqat. Ada senior sahabat, ada junior sahabat, ya. Sahabat pun dia ada 2 tabaqat. Senior, ada yang tabaqat yang besar. Ada junior, sigar sahabi tu panggil. Senior, junior yang mana dia sempat hidup dengan Nabi sekejap je. Ataupun dia masuk Islam lambat. Ada dua keadaan, sama ada dia budak kecil lagi ataupun dia masuk Islam lambat. Ni kita panggil sigar sahabi, sahabat yang kecil. So kat sahabat pun dah ada dua batch, 2 generasi. Okey, dan generasi senior sampaikan hadis kepada generasi junior, maka dah ada 2 tabaqat. Nampak tak? Nanti saya akan tunjuk. Begitu juga tabi'in. Tabi'in pun ada juga, ada 2 batch juga. Kibarut tabi'in dengan sigar tabi'in. Yang ramai ambil hadis, yang sempat duduk lama dengan sahabat, dan juga ada yang kecil, budak-budak kecil yang sempat duduk, sempat berguru dengan bilangan kecil sahabat saja. Ya, boleh. Okey, baik. Itu panggil batch, tabaqat. Ingat sampai bila-bila. Tabaqat bererti generasi perawi. Generasi perawi. Itu maksud tabaqat. Nanti kalau ada soalan, apakah tabaqat ialah generasi bagi perawi yang meriwayatkan hadis. Betul atau salah? Jawapannya betul lah. Okey. Ini tabaqat. Okey, so hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang. Kemudian pada setiap tabaqat hadis, dan ramai itu adalah pada setiap tabaqat sanad. Maknanya kalau sahabat tadi dah ada 2 generasi, 2 tabaqat. Tabaqah yang pertama, kibarus sahabi, senior, maka ramai yang riwayatkan. Kemudian daripada ramai yang riwayatkan ini, maksudnya dari ramai student, ramai pelajar. Dan pelajar-pelajar yang dengar daripada ni pun, daripada guru mereka, sahabat pun, mereka riwayatkan juga hadis tu, sampai ke hadis tu. Dalam erti kata yang lain, hadis mutawatir ini ialah hadis yang semua pelajar-pelajar dia adalah excellent belaka. Mereka ambil tugas sampaikan hadis. Menyebabkan semua hadis-hadis itu tersampai dengan begitu banyak sekali. Antum bayangkan, kelas saya ada 30 orang. Saya sampaikan satu perkara. Yang sampaikan kepada orang lain, dekat balik rumah ni sekejap lagi, dia cerita kat mak dia contohnya. Saya tak rasa semua. Ataupun semua tak sampaikan. Ataupun yang ramai 30 orang ni, saya tak tahu mereka ni adakah akan terus jadi ustaz atau sampaikan balik. Maka matilah ilmu saya. Betul tak? Sampai kat korang habis. Tak berkembang. Kan? Tapi kalau 30 orang ni, setiap korang ni pula disampaikan ke orang lain, sistem MLM. Tahu sistem MLM. So, kalau saya sampaikan, kalaulah benda yang sama, contohnya ada 10, ada 20 orang ustaz disampaikan benda yang sama, kemudian daripada 20 orang ustaz ni, setiap ustaz dia ada 20 orang pelajar pula, dah jadi berapa dah anak murid dia? Tambah. Ada 20 orang dan setiap orang ustaz ada 20 orang lagi. Ada jadi berapa? 20 kali 20 berapa? 200. 20 kali 20? 200. 400. Betul? 400. 20 kali 20 400, betul? 400. Macam itu. Maka pada batch yang pertama tadi ustaz 20 orang. Batch yang kedua dah jadi berapa? 400 orang. Makanya benda tu, maklumat telah sampaikan tu dah jadi 400 orang. Okey, bayangkan 400 orang ni pula disampaikan dekat 20 orang pula. Setiap 400 orang ni dia ada 20 orang anak murid. Berapa dah? Jadi berapa? Batch yang ketiga jadi berapa? 200 kali 400. 900. So 400 kali 20. 900. 900. 20 kali 400 jadi Ya je kan. 20 kali 400. Dah ratus lah. 2 kali 800. 2 kali 4 berapa? 8. 6. 2 kali 4 6.
8. Kita 8. 200 kali uh, apa soalan saya tadi? Sekejap. Dah jadi 400. Ustaz pun dah pening, Ustaz. 420. 400 kali 20. 8,000. Jadi 8,000. 8,000. Yes, baru betul. 8,000 ya. Nurhan Ya. siapa cakap 8,000 tadi? Apa? Kai. Oi. Astagfirullahaladzim. Orang ni jadi ustaz berpayah, jadi member berpayah macam ni, macam mana ni? 8,000. So tengok, batch yang ketiga dah ada 8,000. 1,000. Uish, banyak. 4 batch lah. So semua ni dia sampaikan ilmu tu ataupun dia rekrut orang. Maka apa yang berlaku? Tengok setiap batch dia akan bertambah. Dan ini dia akan jadi mutawatir. Begitu juga dalam ilmu hadis. Ilmu hadis memang sebahagian hadis memang ada macam ni. Ya, ini kita panggil setiap batch, setiap tabaqah semua ambil peranan sampaikan. Okey. Saya tengok contoh. Contoh ni hadis apa? Tengok Okey, hadis. Sebelum tu, hadis mutawatir terbagi kepada 3, bukan 2. Tambah lagi satu. Nanti ingat, ada buku nanti, dah dapat buku, ni balik. Tambah balik nota kat buku. Yang pertama, mutawatir lafzi. Boleh Fatahan. Nur Fatahan, Muhammad Nur Fatahan. Mutawatir lafzi tu mutawatir lafaznya, ucapannya, percakapannya, apa-apalah tak kisah. Yang penting lafaznya. Yang kedua, mutawatir maknawi, maknanya. Yang ketiga, mutawatir amali. Boleh Atikah? Mutawatir apa yang ketiga? Mutawatir amali. Okey, tak apa. Saya just nak ni je. Kalau nak cakap tu, jadi saya dah signal bahawasanya Atikah tengah mendengar. Okey, baik. Jadi ada 3 ada 3. Kat situ tak ada. Kat sini ada 2 je, jadi saya tambah. Sebab memang sebahagian ulama hanya bagi kepada 2. Tetapi buku Syekh Prof Abdullah dia bagi kepada 3. Cakapan, makna dan lafaz. Okey. So kita tengok dulu yang pertama, lafzi dengan maknawi. Kita tengok lafzi dulu. Mutawatir dari segi mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi. Ini contoh hadis mutawatir lafzi. Hafal hadis ni secara lafaz ni sebiji macam ni. sebiji. Tapi yang dalam bahasa Melayu tak ada masalah lah. Bahasa Melayu ni bukan matan. Yang penting sampai maksud ni. Ni yang kena hafal sebiji. Jangan cari maksud. Apa maksudnya? Daripada Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka bersedialah tempat tinggalnya dalam neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ni adalah hadis yang pada generasi pertama. Siapa generasi pertama? Sahabat. Ingat. Generasi pertama adalah sahabat. Ada sebagian hadis yang tak ada generasi pertama. Dia terus lompat kepada generasi pertama. Dia lompat kepada generasi kedua. Terus kepada tabi'in. Sebab yang mengucapkannya adalah tabi'in. Ataupun yang mengucap. Okay. So hadis ni adalah hadis yang lihat yang diriwayatkan lebih daripada 73 orang sahabat. Ramai ke tak ramai? Maksudnya yang dengar hadis ni daripada Rasulullah, of course lah lebih daripada 73 orang. Ramai. Ramai yang dengar hadis ni daripada Rasulullah. Kemungkinan Rasulullah keep repeat hadis ni pada banyak majlis. Sebab kita ketahui tak ramai, satu-satu masa tak ramai yang akan duduk majlis Rasulullah, tak akan ramai. Sebab semua orang ada kerja. Jadi tapi Rasulullah mungkin kita boleh dapat tahu Rasulullah keep repeat hadis yang sama. Sebab apa? La'alla para ulama kata tujuannya moga-moga ini yang satu-satunya hadis yang disepakati para ulama bahawasanya ia mutawatir, kerana ia diriwayatkan oleh ramai orang daripada generasi sahabat sehinggalah generasi tabi'in. Kerana apa? Dia mengingatkan kepada kita bahawasanya hadis perlu dijaga. Ini tujuan kita belajar hadis. Hadis perlu Perlu dipelihara. Siapa yang tak pelihara hadis, walaupun soleh macam mana dia pun, walaupun dia nak jadi orang baik, walaupun dia nak tengok orang buat orang solat, walaupun nak tengok orang baca Quran, lalu dia reka hadis palsu,
supaya orang baca Quran. Maka adakah dia itu orang yang baik? Adakah dia itu orang yang baik jawapannya? Tak. Ingat tu. Sebab dia orang baiklah pada tempat yang lain. Tapi dalam isu apabila dia mereka hadis supaya orang buat baik, amalan tu salah, dosa besar. Mereka hadis palsu adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Ingat tu. Sebab ancamannya neraka. Setiap dosa yang diancam neraka, maka ianya adalah dosa besar. So, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ni adalah hadis yang diancam neraka. Hadis ni diriwayatkan oleh ramai orang. 73 orang sahabat. Lalu 73 orang sahabat ni pula dia menyampaikan. Kalau tak 73 orang sahabat ni pun 40 orang sampaikan pun masih ramai disampaikan kepada orang yang di bawah. Dan orang pelajar sahabat pula sampaikan kepada orang lain. So hadis ni adalah mutawatir. Lafaznya, kenapa dipanggil mutawatir lafzi? Kerana lafaz yang diriwayatkan sebiji 73 orang sahabat ni adalah sebiji dan sejibi. Okey. Boleh Nur Amirah faham lafaznya? Lafaz apa? Lafaz tu man kadzaba alayya muta'ammidan tu. Itu lafaznya sampailah akhir. Okey, itu maksudnya lafaz percakapan. Okey. Now kita masuk yang kedua pula. Mutawatir dari segi makna. Mutawatir dari segi makna. Mutawatir dari segi makna ialah hadis yang lafaznya tak sama, berbeza. Tetapi ia berkongsi satu benda yang sama. Dia benda berbeza tetapi berkongsi satu benda yang sama. Okey, saya bagi contoh. Contohnya ada dalam ni. Contohnya berdoa. Tengok ni yang warna hijau ni. Berdoa. Hadis berkaitan dengan berdoa, angkat tangan, berdoa menadah tangan, angkat ke tadah tu saya pun tak tahulah. Menadah tangan. Hadis ni ialah pada asalnya ialah hadis, pada lafaznya ianya adalah hadis ahad. Ingat, lafaznya adalah hadis ahad. Tetapi pada maknanya ia adalah hadis mutawatir. Faham tu? Kerana lebih daripada 100 atau hampir 100 hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan berdoa, berkaitan dengan doa, dan doanya lain-lain lah. Situasi doanya lain-lain. Menunjukkan adanya angkat tangan. Ya, boleh faham? Di sana ada hadis yang doa dalam istisqa. Dalam khutbah istisqa. Solat istisqa. Dalam khutbah istisqa, khutbah minta hujan, ataupun solat minta hujan, Nabi angkat tangan. Kemudian ada hadis yang Nabi angkat tangan, raf'ul yadan. Istilah dia raf'ul yadan. Menadah tangan ketika mana? Ketika dalam peperangan. Banyak kali. Peperangan. Tengok dalam peperangan Badar, Nabi angkat tangan sehingga jatuh selendang dia. Kemudian ada di dalam doa yang khusus. Doa khususnya apa? Doa khusus kita nak minta apa yang kita nak daripada Allah. Doa yang khusus. Ada riwayat daripada Nabi angkat tangan. Dan banyak lagi yang menunjukkan bahawasanya Nabi menadah tangan kita angkat berdoa. Walaupun situasi berbeza, walaupun doa yang berbeza-beza. Tetapi menunjuk dia share satu benda yang sama dalam hadis tu ialah angkat tangan. So, dekat sini kita boleh keluarkan satu benda yang tawatur, satu benda yang mutawatir, iaitulah dari sudut apa? Dari sudut angkat tangan ketika berdoa. So, angkat tangan ketika berdoa pada lafaz hadis ialah ahad ke mutawatir? Atikah, Yasmin, ahad ke mutawatir? Kali ni jawab. Ahad, pandai. Pandai, ahad. Tetapi pada maknanya muslihah, ahad ke mutawatir? Pada maknanya angkat tangan ketika doa. Mutawatir. Kamu ke jawab muslihah? Suara macam lelaki ke? Mutawatir. Ya. Okey. Pandai. Ahsanti.
Barakallahu fiik. Okey, saya kira faham lah ya. Saya kira faham. Ini tengok saya hijau kan. Oleh itu hadis mengangkat tangan ketika berdoa adalah mutawatir maknanya walaupun tidak dari segi lafaznya. Di segi lafaznya tak mutawatir, dari segi lafaznya adalah ahad. Sebab setiap hadis yang menunjukkan mengangkat tangan adalah ahad. Ada lagi hadis yang kita panggil mutawatir maknawi. Contohnya hadis tentang azab kubur. Tentang azab kubur. Okey. Azab kubur, kalau dari segi lafaznya, ia adalah hadis yang, dari segi lafaz hadis adalah hadis yang ahad. Tetapi dari sudut makna, ianya adalah mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi. Macam mana kita boleh kata mutawatir maknawi? Maksudnya, ada tak azab kubur? Jawapannya ada. Jawapannya ada dan ia mutawatir maknawi daripada hadis. Sebab di sana banyak hadis yang menceritakan tentang azab kubur walaupun ianya dalam situasi yang berlainan. Ada contoh hadis yang Nabi berjalan dekat dalam Sahih Bukhari, Nabi berjalan kepada dua kubur. Lepas tu Nabi kata innahuma la yu'adziban. Kedua-dua ini telah diseksa dalam kubur. Itu contoh hadis. Ada contoh hadis yang Nabi baca, Nabi ajarkan supaya minta doa berlindung daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Dalam solat. Kemudian ada juga hadis Nabi suruh doa dalam solat, dalam sebelum bagi salam, selepas tahiyat akhir. Ada juga hadis yang Nabi suruh berdoa ketika luar solat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Dan banyak lagi lah. Kemudian ada hadis di sana tentang soalan mungkar dan nakir pada azab kubur. So hadis yang sangat banyak walaupun dalam situasi yang berbeza, walaupun hadis tu tak sampai tahap mutawatir setiap situasi ni, tetapi semuanya share something, benda yang sama yang menunjukkan bahawasanya apa? Ada azab kubur. Okey, faham Tom? Okey, baik. Yang last ada satu lagi. Satu lagi ialah mutawatir amali. Apa? Mutawatir amali Raja. Ampun tuanku. Jadi jumpa Anwar macam mana? Okey, Raja. Okey, jumpa Anwar tadi. Anwar datang tadi, okey. Apa keputusan ni Raja? Tutup turis ni Tutup turis. Okey. Baik. Anwar je. Tadi Anwar jumpa Raja kan? Ya. Okey, baik. So, okey, yang ketiga yang ketiga ialah mutawatir amali. Ni tak ada dalam slide ni, tak ada dalam buku ni, tapi tulis. Mutawatir amali yang ketiga. Ya. Yang kata Ustaz, saya tak ada pun dalam buku saya. Memang tak ada. Tapi saya dah sebut dah. Mutawatir amali. Mutawatir amali ni, hadisnya ialah hadis yang dia tidak pada lafaznya mutawatir, tidak juga pada maknanya mutawatir. Tidak pada mutawatir, tidak pada lafaznya mutawatir. Akan tetapi ia diamalkan secara mutawatir. Contohnya ialah solat. Solat 5 waktu. Ya, bagus. Pandai tu Farina. Solat 5 waktu. Hadis solat ni semuanya hadis tak sampai pada hadis mutawatir, hadis ahad. 5 waktu. Bahkan tidak juga pada maknanya solat 5 waktu ni pada maknawinya juga menunjukkan hadis mutawatir, tak. Tetapi amalannya ini daripada zaman Nabi sampai zaman sahabat, sampai zaman sekarang ni, semuanya buat benda yang sama. Solat 5 waktu. Pada zaman Nabi kata solat 5 waktu, sahabat pun dinukilkan solat 5 waktu, tapi sampai zaman sekarang ada tak orang solat 6 waktu? Kalau ada orang solat 6 waktu ataupun solat 2 waktu saja, ini perbuatan yang dianggap sesat lah. Semua orang tahu. Budak-budak kecil pun tanya solat pukul 5 waktu. Maknanya ianya secara amalannya turun-temurun daripada zaman Nabi. Bukannya amalan turun-temurun tu tak ada dalil. Ada amalan ni turun-temurun daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, tak ada dalil pun. Ini tak dika. Ini maknanya zaman Nabi sendiri ada dalil, kemudian sampailah sekarang bahkan dia menjadi ijma' ulama'. Sebabnya amalan ini. Okey. Dia faham? Contohnya lagi ialah apa? Bagi lagi contoh. Haji. Tata cara haji. Kalau haji tu sendiri memang ada mutawatir, tak payah hadis dah, Al-Quran sendiri.
Nabi kata kan Allah suruh pergi haji. Tetapi tata cara nak berhaji. Yang pertama nak pergi haji kena pergi ke mana dulu. Kemudian pergi ke mana. Kemudian bila merontanya. Kemudian bilanya bermalam di Muzdalifah. Bilanya wukuf di Arafah. Bilanya nak kena pergi tawaf. Bilanya nak kena pergi sa'i. Semua ni diwakilkan daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Secara praktikalnya sama. Maka kita panggil secara amalannya, secara praktiknya adalah mutawatir. Sebab itu kita panggil mutawatir amali. Okey, baik. Tak apa, saya bagi sikit je contoh. Syarat-syarat hadis mutawatir. Suhaili baca. Syarat-syarat hadis mutawatir, sesuatu hadis itu akan diterima sebagai hadis mutawatir apabila ia memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, hadis tersebut hendaklah diriwayatkan oleh ramai perawi. Ulama berbeza pendapat berkaitan had bilangan yang minimum bagi perawi hadis mutawatir. Pendapat paling utama menurut sebahagian ulama ialah 10 orang. Okey. Yang kedua, bilangan perawi yang ramai itu Pendapat paling utama Suhaili, pendapat yang paling kita panggil ramai lah yang kata mutawatir ialah 10 orang. Ya, okey. Maknanya setiap sambung Suhaili. Yang kedua, bilangan perawi yang ramai itu hendaklah ada pada setiap peringkat sanad, iaitu daripada peringkat pertama sehingga peringkat yang terakhir. Okey. Yang ketiga, Okey. Jadi kalau kita ambil yang paling minimum tadilah, mesti sebagai ulama 10 orang. Maksudnya pada peringkat sahabat yang riwayatkan hadis 10 orang. Kemudian sahabat yang kecil pula riwayatkan hadis juga 10 orang. Batch yang kedua. Kemudian sampai ke batch tabi'in juga 10 orang. Batch yang tabi'in pula juga 10 orang. Kalau satu-satu hadis tu ada 4 batch ataupun ada 3 batch ataupun ada 5 batch, satu-satu hadis tu dia boleh sampai 3 batch, sampai 4 batch, 5 batch, 6 batch, 7 batch. Lagi panjang sanad tu, lagi panjang lah batch dia panggil kan. Jadi setiap batch tu, setiap tabaqah tu panggil. Setiap tabaqah mestilah tidak kurang daripada 10 orang. Barulah dia jadi hadis mutawatir. Ya, okey. Maksud dia. Yang ketiga, sambung. Yang ketiga, kebiasaannya secara logik akal, mustahil para perawi bersepakat untuk berdusta melalui hadis yang diriwayatkan oleh mereka. Okey dah, cukup. Kalau Fik. Auni. Kebiasaan secara logik akal, mustahil para perawi bersepakat untuk dusta. Sebab logik kita, bila 30 orang dalam kelas saya ni, 30 orang, tiba-tiba Atirah tak datang. Contohnya Atirah tak datang. Yang lain 30 orang semua datang. So Atirah pun tanyalah dalam grup. Atirah tanya, bila exam midterm? Dengar kata ustaz dah bagi tahu dalam kelas. So semua pakat bagi tahu, Nur, Aini, Syamim bagi tahu apa? Esok exam. Esok midterm. Lepas tu semua pakat beritahu, esok sampailah 30 orang esok kata midterm. So, apa yang berlaku? Tak, Atirah dia akan percaya. Atirah percaya tak? Bila semua sepakat 30 orang ni kata, 30 ramai sangat, kata semua esok exam. So, apa yang berlaku? Ia akan menghasilkan khabar yaqini, berita yang dipasti, yakin. Takkanlah 30 orang tu semua berpakat nak menipu. Payah juga. Lainlah 30 orang tu semuanya orang yang bukan siqah, duduk dalam penjara semua. Orang yang bukan boleh diterima. Itu okeylah, mungkinlah pakat penipu semua. Bercampurnya penipu semua tu dalam satu tempat, maka okey kita boleh terima. Tetapi kalau dengan orang-orang yang baik ni, yang meriwayatkan hadis-hadis ni, takkan 33 orang tu riwayat benda yang bersetuju untuk berdusta. Ini secara logik. Tambahan pula, dalam hadis ni kita akan dapati bahawasanya ia merentasi benua, merentasi negara. Ada yang ahli Mekah, ahli Madinah, ahli Syam, ahli Iraq. Contoh misalnya kita apabila amalan ya. Sekarang ni kita orang Malaysia. Solat kita sama dengan orang Indonesia.
Solat kita sama dengan orang Syria, solat kita sama dengan orang Iraq, solat sama kita dengan yang dekat China, yang dekat Uruguay, yang dekat semua tempat, semua dia orang solat 5 waktu. So kita kata dekat mana pembohongannya? Walhal kita bukan sepakat pun. Semua negeri ni tak pernah berjumpa. Tok kita pun tak pernah berjumpa. Tok wan kita, moyang kita pun tak pernah berjumpa untuk nak buat sepakat, nak buat penipuan ni. Kalau ini jawapan kita kepada orang yang mengatakan bahawasanya hadis tu adalah rekaan. Solat tu adalah rekaan turun-temurun nenek moyang. Kita katakan mana ada? Lainlah kalau kita kata tahlil misalnya, tahlil kat Malaysia ada. Tapi dekat Indonesia ada. Dekat Asia je ada. Sebab kita satu rumpun yang sama. Tapi bila pergi dekat negara Arab dah tak ada dah. Dah tak ada. So kita katakan ini bukan benda yang secara mutawatir, tak boleh. Boleh faham? Okey, baik. Dan last kali perkhabaran hadis itu hendaklah disandarkan kepada panca indera yang 5. Apakah panca indera yang 5? Penglihatan, bau, rasa, pendengaran dengan sentuhan. 5 sense. Okay, 5 sense. 6 sense termasuk tak? Panca indera yang ke-6. Tak termasuk Kebanyakan orang yang mendakwa ada panca indera yang ke-6 ni pembohong dan penipu. Sama ada dia pembohong atau penipu. Yang kedua, ataupun dia itu ada bela jin. Macam bomoh-bomoh dia dapat tahu. Misalnya dia, bila korang nak tahu cara ini faedah sikit, lari topik sikit. Tiba-tiba korang pergi nak berubat. Lepas tu bomoh tu kata, ustaz dia kata, minta nama. Kan, dia suruh minta nama, dia scan nama. Biasa tak buat macam tu? Okey, dia kata tak payah datang, dia scan daripada jauh, dia scan nama saja. Ataupun dia suruh hantar gambar. Hantar gambar kat WhatsApp. Kita hantar gambar. Kemudian dia kata, oh ni kena jin. Ni kena jin. Dua benda saja. Dua benda je yang kita boleh tahu. Yang pertama, ustaz ni penipu dan pembohong. Percayalah. Korang cuba hantar buat nama, reka-reka nama yang tak pernah wujud. Reka-reka nama tak pernah wujud, ataupun bagi je gambar orang yang korang edit yang tak pernah wujud kepada dia. Lagi kalau dia kata, oh ni kena jin, pembohong besar tu. Ataupun yang kedua, dia betul. Tetapi siapa yang beritahu? Jin juga yang beritahu dia. Dia bela jin, kemudian dia tengok, dia tahu, oh ni kawan aku jin yang kacau dia ni. Dua benda saja. Okey. Boleh faham kalau ini bomoh. So dua-dua ni kena jaga. Dua-dua ni tak boleh percaya. Yang bela jin tak boleh percaya, jin pun kan syaitan dia pun menggunakan dia. Sebab hukum bela jin haram. Sepakat 4 mazhab kata tak boleh bela jin. Yang duk famous dalam TV ni, yang duk kata boleh bela jin semua tu mengarut semua tu. Mengarut. Melainkan adalah pandangan segelintir yang kata boleh bela jin, tapi dengan syarat yang sangat ketat. Ada yang kata bela jin macam bela apa? Tengok Syamim. Belakang dia tu ada tu, macam gerak tu Syamim. Boleh bela jin ni. Kalau ada ustaz cakap macam tu, ataupun orang cakap macam tu, dua perkara je. Apa dia? Sama ada dia pembohong. Kalau dia tak pembohong, dia gila lah. Itu je. Dia kita panggil delusional. Delusi. Ada orang yang memang gila. Dia sangkakan dia nampak macam-macam, tapi dia nampak kan budak-budak. Ada yang budak-budak kadang-kadang dia nampak dia ada penyakit mental. Kau pernah tengok ada cerita tengok. Dia daripada kecil lagi dia sangka dia ada abang. Rupanya sebenarnya itu dia reka sendiri. Dan ada Allahumma salli Muhammad. Ni genius orang ni. Dia boleh nampak macam-macam. Dia reka dalam otak dia sebenarnya. Ada cerita dia, saya tak ingat dah, dia saya beritahu. Dia memang nampak orang, tapi orang tak nampak dia sendiri. Itu semua dalam otak dia. Dia nampak sampai kan dia nampak orang tu nak tembak dia. Orang tu mengajar dia sampai dia tu jadi sampai kan, kalau kita panggil jin lah, tapi tak, ni memang dia ada penyakit, panggil ada penyakit mental dia, dari istilah ni mental. Saya bagilah cerita tu korang tengok. Konok. Okey, baik. So ini dari segi tu. Dari segi apa? Sixth sense. Dari topik sikit. Okey, hadis ahad ni saya tak nak lah. Next time lah hadis ahad ni.
Masuk next time 1 jam Ahad, Ahad. Panjang sikit. Ada soalan? Saya akan bagi satu lagi nota yang ada contoh yang lebih terperinci tentang hadis. Tentang yang ni. Ini semua pembahagian ni, tak ada contoh ni. Ya, dia ada banyak contoh-contoh dan juga apa hukum-hukum ni semua. Saya akan bagi satu lagi artikel dan korang baca. Okey, sekejap lagi saya akan bagi lebih kelas ni. Ya, ada soalan tadi? Macam mana nak tanya? Tak ada. Fifah, okey. Ada jin yang kacau. Habis tu ustaz dia kata ada orang kata dia nampak jin. Ya. Dia boleh nampak jin, dia boleh nampak sixth sense. Tapi sebenarnya bukan mata dia. Tetapi dia telah dirasuk oleh jin dan jin yang telah membuka mata dia nampak. Itu dia dirasuk. Sebenarnya sebab manusia biasa takkan pernah akan nampak jin. Ayat Quran clearly mention sesungguhnya mereka nampak syaitan-syaitan ini nampak yarawnakum haitsu la tarawnahum haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka nampak kamu sedangkan kamu takkan nampak mereka. Quran clear. Siapa yang kata dia nampak jin maka dengan sendiri tanpa ada yang rasuk dia, maka dia telah menipu, pembohong. Dia kata pembohong. Dia pembohong ataupun syaitan yang beritahu dia. Selalunya kita panggil dia akan masuk, syaitan ni dia boleh masuk pada badan manusia. Kalau dia tak kawal otak kita, maka manusia tu dia boleh berfikir lagi. Tapi kalau syaitan sampai kawal otak, maka manusia tu terus dia akan jadi gila tu yang macam-macam tu. Itu kalau yang jadi betul lah, jadi betul. Ada yang bukan masuk pun, penyakit yang cerita tadi tu, yang dia nampak macam-macam. Itu dah penyakit. Wallahualam bisawab. Kalau tak ada, saya rasa nak stop sampai sini lah. Saya punya jin so stop. Okey. Betul Amin. Jangan main-main, saya ada saya hantar jin ni. Okey. Boleh Boleh. Khairul Syifa M. Nasir. Kamu anak M. Nasir ke? Okey, kalau tak ada apa-apa, saya stop sekarang. Saya tutup dan saya akan bagi nota tu dan saya wajib baca. Sebab nota tu juga, daripada nota tu juga akan keluar exam. Quiz. Sebab sini terlampau umum. Terlampau mudah. Daripada nota tu akan keluar. Kita ada benda lagi yang saya tak ajar dan saya suruh korang baca je. Sebab tu tak perlu ajar pun. Baca. Apa dia? Contoh-contoh. Contoh-contoh hadis yang banyak ni. Yang selain saya kata tadi, yang saya kata tadi secara umum ni contoh hadis secara matan. Yang kedua, daripada mana kita nak tahu kitab-kitab yang kumpulkan hadis mutawatir? Ada tak? Tu. Daripada mana nak rujuk? Tu ada ulama yang Suyuti dah tulis dah kitab. Yang ketiga, apa hukum? Apa hukumnya kita berpegang pada hadis mutawatir ataupun tolak hadis mutawatir? Jadi korang kena, 3 benda ni korang kena baca kat slide atau PDF yang saya akan bagi sekejap lagi. Wallahualam bisawab. Itu sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangkap dengan tasbih. Mufarah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat next. Khairuddin. Kamu ni. Yang kena rasuk. Ada jin Ustaz. Ustaz. Ada jin. Syukran Ustaz, syukran. Afwan. Ustaz. Masih Ustaz. Sama-sama. Syukran Ustaz. Syah. Malam ni makan Ustaz, makan malam. Aspa kata nak belanja. Jom.